A'udzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan lagi kesempatan untuk kehidupan kita, yang kita menyedari hakikat kehidupan kita adalah untuk kematian kita pada hari esok. Kerana perjalanan hidup kita ini masih tidak ada lagi perhentian dia. Perhentian dia adalah apabila kita masuk ke syurga Allah, kalau kita tak buat dosa, mensyirikkan Allah. Kalau kita mensyirikkan Allah, ataupun kita menjadi munafik, ataupun sebab musabab yang kita ada khalidina fiha abada, yang kita kekal di dalam neraka wala'iyyazubillah, maka untuk menentukan kita syurga atau neraka adalah bermula daripada hari ini. Tubuh dan jasad yang kena synchronize, tubuh dan jasad yang kena bersatu untuk merasai hakikat kehidupan. Kalau tubuh nampak macam orang soleh, orang taat, tapi dalam ketika yang sama hati tidak patuh, hati meronta-ronta melawan hak Allah, maka itulah kemunafikan yang ada dalam diri. Ada kadang-kadang hati nak patuh, jasad tak mau. Jasad nak rasa segak, jasad nak rasa riak, pun ada masalah. Maka dia kena synchronize, dua-dua kena baik. Ilmu luar pun kena ada, ilmu dalam pun kena ada. Ilmu luar dipanggil ilmu fiqh, ilmu dalam, ilmu luar juga dikenali sebagai ilmu syariat, ilmu dalam dikenali sebagai ilmu tasawuf. Kita tahu kedudukan kita, hati kita. Bukan hanya kita tahu kedudukan tubuh kita, di mana tempat kita, sah batal ibadah, tetapi kita tidak tahu sah batal hati, niat dan sebagainya, khusyuk dan sebagainya. Ya, ramai sampai hari ini pun masih mayang tak khusyuk. Yang dia tak tahu hati dia tu sedang riak, yang dia tak tahu hati dia sedang dalam keadaan mencari puji manusia. Muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang dinamakan sebagai kehidupan yang penuh dengan ujian dan cabaran. Kadang-kadang tubuh sihat, hati sakit, hati berpenyakit. Kadang-kadang hati sihat, tubuh sakit. Tubuh tak boleh bangun, tapi hati tu ingin nak bangun untuk subuh, untuk tahajud. Maka tiada kekuatan kalau tidak ada synchronize, tidak ada keserasian di antara hati dan tubuh. Hati ingin bangun sembahyang tahajud, tubuh tak mau nak bangkit. Hati ingin pergi berjemaah, tubuh tak mau nak bergerak pergi. Hati ingin mendengar kuliah, tubuh tak mau duduk.
habis-habis sembahyang dia nak balik. Itulah kata guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari, apabila kita rasa gelisah, resah, bila kita duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, itulah tanda bahawa rahmat Allah jauh daripada kita. Apa dia rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ni kita kena timbul dalam hati dulu. Kasih sayang diri, sayang diri, sayang makhluk Allah, sayang dengan bersyukur dengan apa yang ada, ambil kesempatan keluangan tersebut, maka Allah baru sayang kat kita. Allah bagi peluang masa kat kita supaya untuk mengaji, kita tak mau. Ada niat macam ni, selamat lagi. Cuma yang hak tak selamat, hati pun tak mau, jasad pun tak mau. Habis. Muslimin yang dirahmati Allah, inilah perlunya ilmu untuk kita mendengar nasihat. Ilmu ni kalau kita dah tahu, kita jadikan dia sebagai nasihat untuk diri. Ilmu kalau kita tak tahu, itu satu jihad. Apa dia jihad? Kena sungguh-sungguh untuk mencarinya. Muslimin yang dirahmati Allah, Rejab nak habis, nak masuk Syaban, lepas tu Ramadan. InsyaAllah kita ulang kaji sedikit tentang ilmu, tentang puasa. Di samping-samping itu kita mengaji ilmu tentang puasa sunat. Hari ini kita masuk dalam bab memakai celak mata ketika orang yang berpuasa, boleh atau tidak. Sebab celak yang celak sunnah ni, ismit, dia berseredak, bukan macam pensel dobi. Yang tu bukan celak, yang tu melukis. Dia cabut kening dia sampai botak tu, dia lukis balik. Pandai daripada Allah Ta'ala dia tu pun. Lepas tu dia tarik bagi panjang lah, dia bagi lah, ikut dan dia. Dia tak tahu kata hak dia berpeluh celak tu nak turun ke mata dia. Tu orang kata cerdik daripada Allah Ta'ala ni payah. Muslimin yang dirahmati Allah, dah ada kenin elok-elok, biarlah tuan-tuan. Dia kalau tebal pun, filter kalau tebal tuan-tuan, elok. Silencer ke apakah kan? Kalau pakai motor tuti ni, kalau kita bubuh fiber, dia punya asap tak merecik kat orang belakang tuti tu. Ni dak gagah dia pergi buang, merecik habis ke baju ni, merecik habis ke orang belakang. Naik wan tupai, tak bubuh fiber tu lah warna kuning, pedia tau. Macam tu juga kalau kenin dah duk ada elok-elok pergi cabut buat apa, ayak turun terus masuk biji mata. Duk kelipok naik motor. Laki tak ada lah, kalau laki ada juga dia pergi cabut, tak tahu lah, tu pun dan lah kot. Muslimin rahmati Allah, jangan duk repair hak Allah Ta'ala tuan-tuan. Kalau kita baca fiqh mungkin boleh lagi duk lepas-lepas. Kalau baca tasawuf nampak sangat kata kita pandai pada Allah Ta'ala, melainkan kecacatan sahaja. Kenin kita tu kalau budak tengok teriak sampai demam, tu lain lah. Baik, qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab Tufatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu, inilah kitab dia Bahrul Mazi. Kita masuk dalam bab Maja'a fil kasli lis-saim. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya, amin ya rabbal alamin, tafa'u bihi fi darain. Bab yang telah datang ia pada menyebutkan hadis membicarakan bercelak mata bagi orang yang puasa. Tak kira lelaki atau perempuan lah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bercelak mata siang hari bagi orang yang puasa adakah ditegah oleh syarak atau tiada? Tuan-tuan buat ke tak? Jangan kira, ngaji dulu.
Sekali lagi bila kita tengok orang pakai, kita jangan duk hukum pandai-pandai. Mengaji dulu. Masalah dia hari ni mengaji tak mau aja duk hukum orang. Okey, bila kita mengaji kita ada asas. Nama dia asas. Bila kita ada asas, kita tidak akan menghukum orang ikut dan. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, tahulah kita betapa hukum bercelak mata bagi orang yang puasa itu dengan keluaran ulama pada pahamnya. Ulama berkeluar pendapat untuk kita bagi kita faham berdasarkan kepada hadis. Kanan dan kiri. Kanan Rasulullah, kiri ulama. Tuan-tuan nak ikut siapa? Soalan ni pening lah tuan-tuan. Tengok dia kata di sini. Mai hadis ulama keluarkan fahamnya. Tak payah duk bincang waktu panjang cerita. Terus pada bab hadis. Anas ibnu Malik qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala istakat. Kalau silap baca astakat aku pakai celak, sakit mata. Istakat kena baca ikut baris bawah sebab dia hamzah wasal. Istakat aini afa aktahilu wa ana shaim. Qala na'am. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik. Dia ni qadam Nabi, ahli khidmat Nabi, budak muda yang meletakkan diri dia kepada Nabi SAW ketika di Madinah sehinggalah Nabi wafat. Dan dialah di antara orang yang banyak menghafal hadis Nabi dan meriwayatkan hadis Nabi. Anas bin Malik, seorang budak muda. Katanya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Anas cerita, kerana mengadu sakit matanya. Sakit mata bulan puasa. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak sebut satu tuan-tuan. Hari kita dengar kata nak puasa, kalau dulu hari nak dengar puasa, saya penyimpan mohon besar raja-raja, mengiktiharkan. Kan, duduk tunggu kelipuk lah, tak ada dah tahu dah bila puasa. Tahu dah. Okey, sebab apa? Kita hisap, kita tak ru'yah dah. Apa dia hisap? Ahli falak dah kira dah matang ke, anak bulan naik tang mana bila, semua tahu dah. Itu dia panggil hisap, kiraan. Ru'yah ni pi teropong. Lah tak ada dah kaedah teropong tu sikit sangat, ambil sunnah lah, ambil sunat. Teropong tang mana ambil lah. Tak apalah. Okey, baik. Bila kita tahu kata esok kita nak puasa, masuk maghrib tu, bila masuk maghrib satu hari bulan Ramadan, ucap 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca surah Fatihah sekali, hambuih di tari tangan, sapu di mata. Ini amalan Sayyidina Ali untuk tidak sakit mata bulan Ramadan. Pasal apa? Bulan Ramadan ni bulan panas, nama dia Ramad. Ramad ni bulan panas. Ya, panas lah, dah tak minum satu, lepas tu musim panas pula tu. Sakit mata akan jadi. Kalau tak sakit mata, sakit rangkung. Kalau tak sakit rangkung, sesema. Tak silap demam bulan puasa ni. Ya. Pasal apa? Pasal kita kurang air dalam badan. Biasalah. Ini ujian Allah Ta'ala nak tengok kita. Kalau kita nak elok selama setahun, tak boleh, kita kena ada ujian dalaman dan ujian luaran. Itu baca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu baca surah Fatihah, ambil sapu di mata. InsyaAllah akan afiat matanya sepanjang bulan Ramadan. Tengok, kata Anas bin Malik, datang seorang sahabat tanya Nabi tentang dia mengadu dia sakit mata. Apabila sampai ia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh baca Rasulullah sebab dia jadi ada jar di situ. Berkata ia, ya Rasulullah, sakit mata hamba. Ayat terbalik hamba sakit mata hamba. Kalau sakit mata hamba, dia tengok orang dia geram, tu sakit mata hamba. Sakit mata aku tengok dia tu. Tu maksud lain tu.
Kan? Tengok-tengok kawan dia menikah lain. Segok lah tu, sakit mata aku tengok. Tu sakit maksud lain. Kalau hamba sakit mata tu lain. Jaga-jaga tuan-tuan. Okey, baik. Maka bolehkah hamba bercelak siang hari padahal hamba puasa? Ya, orang sakit mata pakai celak. Siapa yang kerin mata, tapi jangan celak siang hari. Kalau ikut kat sini siang hari lah. Saat lagi tuan-tuan nak tidur kan, tuan-tuan nak pergi biji mata, tuan-tuan elok sepanjang hari esok, ambil hak yang jenis orang tua-tua beli tu di Mekah. Bukan hak jenis pensel Dobby, Ebon, apa mau tu, tak mau. Hak yang gelok, kocok tu, pulah keluar. Tarik 3 kali belah ni, 3 kali belah ni. Kocok, gelok. Tak tahu tu tang mana beda tu. Ada lagi paman? Ada lagi tengok. Kita akan tahu apa tu. Ni duit jual beli ni apa rial tu. Ada jual. Kat kepala dia ada bunga-bunga duduk dalam bekas tu kan. Tengok ada hak duk kelipok. Ada kawan tak pernah tengok. Okey, buka hak tu, kocok tu. Nak tidur sekali lagi kalau ada pakai. Sebab apa? Masa kita tidur sekali lagi, ismit tu, batu merah kehitaman tu, batu celak tu, dia akan treatment balik mata kita waktu kita tidur. Esok bangkit berseredak keluar. Basuh, lega mata. Jangan kata pakai esok tengok terang tu dah lah macam tu. Maksudnya dia membuang segala kotak-kotak mata, keledak mata seharian. Tambah-tambah orang yang naik motor daripada Ewa sampai ke Kuah kerja. Visor pula tak ada. Bayangkan tuan-tuan. Segala makneka masuk dalam mata. Pakai celak malam ni clear. Maka tak sakitlah mata. Pasal apa? Pasal ayak mata kita akan keluar waktu kita tidur, dia akan keluar. Tu yang naik keledak keluar ke sini. Okey. Maka itu kalau orang yang nak jaga mata. Yang ni dah sakit mata. Maka sahabat ni kata, boleh dah aku celak pada siang hari. Nabi kata, bahkan harus bercelak siang hari itu, maka bercelaklah kamu. Nah, sakit mata pakai celak, insya-Allah hilang sakit mata. Dia titik pula dah titik aimo. Titik tak lega-lega, aimo nyet. Duk titik mata kan, ngaku monyet. Tak ada dah aku eye glow kepada dia pula dah lah ni, aimo tak ada dah. Kalau saya dulu mak saya suruh pergi ambil ayak daun remban, hak pucuk ujung sekali, masuk lautan Kembir cari pokok bemban. Tahu pokok bemban? Tak tahu juga. Hak tahu tak apa. Pokok bemban tu lah kami buat napang tu. Kiam kasih. Peluru napang pun dia pun dia. Lepas tu hak nak jalin atap Kembir pun dia jugalah dengan daun bemban, batang bemban tu lah. Kalau tahu lah. Sabah ada tak? Ada. Okey. Okey. Pucuk hak ujung tu pagi-pagi lepas subuh agak-agak dia ni, pergi cari, masuk. Cabut tu titik. InsyaAllah lega. InsyaAllah lega. Kata hak dia sungguh-sungguh lega tak lega. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Apa hukum dia? Okey. Dalam hadis cerita kata boleh ke kanan Rasulullah. Faham lagi? Ke kanan Rasulullah. Baik. Tengok ulama nak kata apa. Adakah salah ulama ini? Nak syarah balik sebab mungkin ada hadis lain yang mai pula. Masalah 145, bercelak mata bagi orang yang puasa, apa hukumnya? Pada dasar kita baca hadis tadi kita rasa macam boleh lah. Tapi kita tengok dulu orang yang alim membicarakan dan membahaskan. Macam kita kata hari ni, doktor kata macam ni. Hak atas kata macam ni. Mai doktor pakar kata macam lain pula. Kita duk pening. Macam mana kita nak buat? Itu dia kata pendapat. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan telah bersalah-salahan ulama. Ada yang kiri, ada yang kanan. Pada bercelak mata bagi orang yang berpuasa, maka menegah akan dia oleh setengah mereka itu. Dan ada ulama kata tak boleh, batal. Dan perkataan Sufyan As-Sawri dan Ibnu Al-Mubarak dan Ahmad dan Ishaq, mazhab Hanbali, dia tulis situ Ahmad
Dan telah berkata tiada mengapa, maksudnya boleh, harus bercelak bagi orang yang berpuasa oleh setengah daripada ahli ilmu, setengah daripada ulama, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in. Maka ialah perkataan apa? Perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata boleh. Imam Ahmad kata tak boleh. Kata Imam An-Nawawi, Imam Nawawi ni adalah ulama yang bermazhab Syafi'i, ashab min ashabi Syafi'iyah. Dalam kitab dia Majmu', harus bagi orang yang berpuasa itu bercelak mata dengan sekalian bagi celak, apa jenis celak sekalipun, dan tiada batal puasa dengan yang demikian itu, sama ada rasanya sampai ke kerongkong. Lihat, mata boleh connect sampai sini. Tuan-tuan, titik ayak mata, ubat mata, saya lagi tuan-tuan rasa pahit dalam mulut. Pernah tak? Tanya geng MA tahu. Tak, kadang-kadang kalau kita tidur titik, kalau kita berdiri mungkin tak lah. Kalau tidur titik lagi rengkung jadi pahit. Pasal apa? Dia link. Okey, baik. Kalau rasa titik mata tu sampai ke rengkung sekalipun, titik mata pula dah, pakai celak. Kalaulah celak tu ada rasa sampai ke rengkung sekalipun, kata Imam An-Nawawi, tiada membatalkan, kerana mata itu tiada berlubang ia dan tiada tembus daripada sampai ke kerongkong. Dia kata ashab kita tiada makruh bercelak di sisi kita mazhab Syafi'i. Pasal apa? Pasal tak ada rasa pun, sebab benda yang ada pada celak tu dia tak boleh masuk, seperti mana ayak. Tapi kalau titik ayak mata, titik air mu, ada masalah. Baik. Masalah bercelak dalam puasa, apa kata mazhab ulama? Hukum bercelak ketika bulan Ramadan. Tadi hukum bercelak mengikut mazhab kan sunnah pakai celak, kan? Okey. Apa hukum? Kata Imam An-Nawawi di dalam syarah Muhazzab, telah kami sebutkan harus bercelak bagi orang yang berpuasa. Harus. Apa maksud harus? Buat tak apa, tak buat tak apa. Dan tiada makruh, iaitu ditegah biasa. Dan tiada batal. Ini hukum wad'i, bukan taklifi. Dengan yang demikian itu, sama ada sampai rasanya kepada halqum atau tiada. Dan telah menghikayatkan akan dia oleh Ibnu Manzur daripada Atha dan Hasan Al-Basri dan An-Naqai. Ni semua ulama-ulama mazhab Syafi'i ni. Dan An-Naqai dan Auza'i. Ni Abu Hanifah bukanlah, yang tu guru, yang tu ulama mazhab yang pertama. Dan Abi Thur menghikayat akan dia oleh orang yang lain daripada Ibnu Umar dan Anas dan Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhum. Maka dengan dialah berkata oleh Daud. Dan telah menghikayatkan oleh Ibnu Manzur daripada Sulaiman At-Taimi. Tak payahlah kita baca yang tu. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i harus, takut lagi penin pula nak cerita kata sahabat mana yang buat, sahabat mana yang kata, tabi'in mana yang buat, tabi'in mana yang kata, tabi'in mana yang kata. Macam itulah, lebih kurang nak bagi kuat hujah kita. Okey, terus. Bab seterusnya yang telah datang ia pada menyatakan hadis membicarakan mengucup isteri bagi orang yang berpuasa. Nikah lama mana dah? 20 tahun dah. Tak ada apa. Pergi Mekah dengan ujian, tuan-tuan yang ada buat main. Pergi Mekah, nikah 40 tahun dah. Pergi Mekah, pergi haji, pergi laki bini. Dia duga, tuan-tuan. Jangan dia buat main tau. Dia ada bilik khas untuk mereka kalau tahlul. Tak mau cerita lagi, tuan-tuan. Dia pergi sana jadi kemaruk pelik tau. Jangan dia kena cerita jugalah, tuan-tuan. Dia ada bilik khas. Dia ada bilik, dipanggil bilik tu bilik apa tak. Kena bayar lah siapa-siapa suami isteri nak tidur di situ. Dan saya tak sarankan suami isteri bila pergi buat haji atau umrah duduk sekali. Saya tak sarankan, tak pasal-pasal saya ke unta lagi. Bayar dam. Pasal apa? Pergi buat haji ni kena tinggal dunia. Tiba-tiba dia tak beraya. Dia tengok bini dia 40 tahun nikah pun dia teringin dah. Tambah hak yang bini muda lagi lah, tuan-tuan. Dia duga lah. Okey, baik. Hukum mengucup
cium isteri bulan puasa. Apa hukum dia? Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengucup isteri di pipinya atau di mulutnya oleh seseorang yang berpuasa, tidakkah batal puasanya? Kena tanya pasal apa? Dia kan kira sangat. Maka dengan ketiadaan menegarkan zahir hadis Nabi yang akan datang ini tiadalah membatalkan puasa. Pasal apa? Dia tak wati lagi. Apa dia wati? Menyarungkan pedang di dalam sarungnya. Okey. Cuma nak tengok hukum dia. Dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu fi syahri saum. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat dikasihinya, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ia mengucup isterinya di dalam bulan puasa pada siang hari dan semua orang puasa. Tuan-tuan ada buat macam tu? Dah bukan cerita bulan puasa, tak bulan puasa ada buat tak macam tu? Sunnah tuan-tuan. Tapi tak mahu abang orang, takkan abang pun. Abang dalam Facebook pun. Bismillahirrahmanirrahim. 148. Mengucup isteri bagi orang puasa, apa hukum dia? Tadi hadis kata Nabi buat ke kanan. Dan kita nak tengok apa hukum, kita nak tengok ulama nak hujah. Dan telah bersalahan khilaf ahli ilmu ulama daripada segala sahabat Nabi SAW. Sahabat sendiri pun ada khilaf. Bukan tunggu tabi'in, bukan tunggu zaman khalaf. Sahabat sendiri pun dah khilaf pendapat. Dan lainnya daripada mereka itu pada mengucup isteri bagi orang yang berpuasa, maka telah mengharuskan, maksudnya membolehkan oleh setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mengucup itu bagi orang tua. Hak muda tak boleh, hak tua tak apa. Kan? Tentu ada berapa orang? Ada hak tua tak? Muda ke tua? Hak tua tak apa? Hak muda jaga tuan-tuan. Maksud tu dalam tu. Kan? Hak berani lah, hak tak berani tu dah sembang. Dan tiada mengharuskan mereka itu bagi yang muda. Tiba-tiba mai bulan Ramadan, kan dia 4 channel. 4 channel ni maksudnya kena minggu pertama hak ni sampai Abang Jamil mampus. Kan? Kena turn tu turn hak muda, boleh hak sarima. Tak boleh. Kalau hak mai hak yang awal tu, hak yang hutang bajuku menapa, hak tu tak apa. Faham kot? Hak tu tak apa. Hak duk main majung tu tak apa. Hak main dua tu, hak duk buat suara lembik tu pun jangan kau. Jaga. Faham kan? Sallallahu alaihi wasallam. Terus kerana takutkan tiada sejahtera. Kan, dengan aroma bau badan belah, jangan dah buat main. Tiada sejahtera baginya puasanya, dan bermula menyentuh kulit isteri pada sisi mereka itu lebih sangat lagi. Pergi pegang tu tuan-tuan, dalam mazhab kita kalau boleh bulan puasa jangan duk kelitin dengan bini sangatlah. Takut sekali lagi 60 hari berturut-turut ambil hang. Kita bincang dah baru ni nah. Dan sungguhnya telah berkata setengah daripada ahli ilmu ulama dan telah memikirkan, mengeluarkan pendapat. Memikirkan ni maksudnya ra'i, fatwa, pendapat akan bahwasanya bagi orang yang puasa itu apabila boleh ia menahan dirinya daripada jima', bolehlah ia mengucup isterinya. Kalau dia boleh tahan tak, muda pun tak apa, cumlah. Tapi takut bini pula tarik pula, kacau lah. Dia kalau tampak sebelah tangan tak apa, hak belah tak sambut, ni dua belah dia duduk lawan sambut pula, jam.
Depa tak apa, tak payah 60 hari. Kita itulah. Okey, siapa yang boleh tahan silakan. Dan apabila tiada sejahtera ia atas dirinya daripada takut jatuh jimat, nescaya meninggalkan ia akan kucuk itu supaya sejahtera baginya puasa. Ini kata siapa? Kata Sufyan As-Sawri dan Imam Asy-Syafi'i. Sufyan As-Sawri ni guru Imam Syafi'i, dan pendapat mazhab kita Imam Syafi'i pun kata boleh tahan-tahanlah, tak usahlah. Jangan duk kelitin. Kata guru kami almarhum Pak Ya Junaid, Tuan Guru Haji Yahya Junaid, dia kata jangan duk main tepi perigi, main tepi telaga, duk keliting takut jatuh dalam telaga. Faham tak? Faham sudah. Masalah mengucup isteri, apa hukumnya bagi orang yang puasa yang bergerak syahwatnya? Bergerak syahwat, bergerak tadi bukan kerana nak ni, tapi bergerak syahwat dia. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Mahazab, makruh mengucup isterinya atas orang yang bergerak syahwatnya padahalnya ia puasa, dan tiada makruh bagi orang yang lainnya yang tiada bergerak syahwatnya, tetapi yang lebih aula meninggalkan dia adalah lebih baik. Dan tetapi farak berpisah antara orang tua dan orang muda pada yang demikian itu. Ada dua lah maksudnya, ada dengan tak ada, tua dengan muda. Habis ya, takat tu ya, pergi tajuk lain pula. Faham ke lah? Gagah. Bersentuh-sentuhan kulit suami isteri bulan puasa boleh atau tidak? Suami nak pergi kerja, nak salam bang, nak salam. Hak muda. Kan? Apa? Mata-mata bawa saman, kan, kawan duk mandi dalam kan. Rupa-rupanya makan di taman. Tengok-tengok tiga-tiga duk ada tu yang terjun ke belakang, lari pergi minta tolong kat pak mentua. Faham, tak faham tak apa. Mengucup isteri apa kata mengucup lagi tak habis. Membicarakan bersentuh-sentuhan kulit ketika puasa lelaki-lelaki dan perempuan, orang yang puasa dengan kulit isterinya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, saugialah bagi orang yang kuat syahwatnya itu jangan menyentuh kulit sama kulit dengan isteri apakala di dalam puasa. Kerana yang demikian itu barangkali membawa kepada membatalkan puasa dengan sebab keluar bergerak-gerak syahwat, keluar duit. Faham ke dok ni? Ada satu tempat dia nak kena cerita direct, dia tak boleh duk buat kias, dia tak reti. Tahu keluar duit tu dalam bahasa orang putih apa dia? Nama dia keluar money. Aduh. Dia kelipok kita duk cerita macam mana ni nak cerita lalah hamak terus. Okey, maka jikalau jatuh terjimak kenalah wajib membayar kifarat, maka iaitu membesarkan tanggungan ke atas diri, beratlah sampai 60 hari, dan mendapat dosa dengan sebab membatalkan puasa pada bulan puasa kerana tanpa sebab, kerana syahwat, dosa, silat-silat jatuh dosa besar. Atau mendapat makruh akan sebagai karah tahrim, haram, jika sekiranya tiada keluar mani dan sentuhannya dengan syahwat. Pegang, tak ada apa, tapi ada hukum juga. Adapun jikalau dengan tiada syahwat bersentuh-sentuhan dengan isteri itu, maka iaitu tiada mengapa. Ada hukum dia. Jangan duk kelitin tepi bini. Kerana yang demikian itu Nabi perbuat dengan isterinya, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiruni wa huwa shaim wa kana amlakakum liirbih. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha,
Katanya, berkata ia, dia cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersentuh-sentuhan kulit akan daku padahalnya ia berpuasa, dan adalah ia sekuat-kuat orang daripada kamu sekalian bagi menahan syahwat dirinya. Maksud dia macam mana? Nabi ada sentuh aku, tapi dia adalah orang yang kuat tahan syahwat. Maksud dia, siapa yang tak tahan jangan duk sentuh. Faham? Masalah. Ni masalah tadi hadis. Bersentuh kulit dan faedah menjauhkannya bagi orang yang puasa. Hukum sentuh kulit dan mengapa ulama suruh jauhkan daripada, maksudnya sabak sat dengan isteri, tunggu malam. Macam tu dah. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, masuk lagi? Oh, tak lagi. Dia nervous. Ingat bunyi dah. Telah berkata ulama, panjang umur telah berkata ulama, bermula makna perkataan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nampak, tengok hadis tu Nabi ke kanan, tengok ulama nak cerita balik apa dia maksud sebenarnya. Maksud sebenar ucapan isteri Nabi itu ialah memelihara akan diri daripada mengucup isteri dan bersentuh-sentuhan kulit dengan dia. Maka jangan kesamaran, samar-samar, ragu-ragu kamu sekalian daripada diri kamu sekalian itu seperti diri Nabi SAW pada harus mengucup isteri. Nabi tahu dah dia bukan jenis syahwat macam kita dan bersentuh-sentuhan kulit, kerana Nabi kita kuasa menahan dirinya dan sejahtera ia daripada berlaku pada kucup dan keluar mani. Dia bukan jenis kita piak. Maka kita jangan samakanlah kita dengan diri Rasulullah. Lepas tu kata Nabi ke kanan, kita ke kiri. Pasal apa? Pasal kita bukan sama dalam hal perbuatan. Perkataan boleh lagi duk tengok-tengok. Okey, atau ingin berahi atau menyala naik syahwat, kita tak sama dengan Nabi dan lain daripada yang demikian itu. Dan sekaliannya kamu tiadalah boleh sejahtera daripada yang demikian itu. Maka jika kamu yang lebih baik, tiada lebih daripada menjauhkan diri kamu daripadanya. Habis. Sikit lagi kah? Habis dah. Sikit lagi. Berdakap-dakap tidur, hukum kena bincang ni. Boleh ke? Sikit ke? Memang tak azan lah. Berdakap tidur dengan isteri di dalam puasa 154. Saya nak masuk cepat sikit. Kata Imam Nawawi di dalam Majmu', dan telah menghikayat oleh Imam Haramain daripada bapaknya bahwasanya menghikayat akan dia oleh dua wajah pada seorang yang mendakap isterinya, dan antara kedua laki-laki isteri itu berlepas kain, tiba-tiba keluar mani. Kata, dan hukum orang ini di sisiku seperti hukum orang yang puasa yang bertelan air kumur. Bukan dukhul pun, tak masuk pun, tiba-tiba terkeluar suami isteri tadi. Lepas tu ada satu ulama kata dia macam seolah-olah menelan air liur saja. Air kumur. Telan ayak berkumur, apa hukum? Batal tak? Okey. Katanya, maka jika mendakap isterinya dengan bertelanjang, maka hukumnya seperti hukum orang yang berkumur-kumur dengan bersangatan amat, tertelan sikit. Kata Imam Nawawi, sungguhnya telah menjazamkan oleh Al-Mutawali dengan bahwasanya jikalau mengucup seorang yang puasa akan muka isterinya yang bertudung, maka keluar mani ia, nescaya tiada batal puasa kerana tiada bersentuhan kulit. Dan jikalau menyentuh ia akan rambutnya, maka keluar mani, maka pada batal puasanya itu dua wajah menurut atas batal wudu dengan sebab menyentuhnya. Faham ke tak ni? Menyentuh yang berlapik lain cerita, menyentuh yang tak berlapik dia kena tengok balik. Tu kata kita sebagai qadhi,
Kita sebagai ulama, kita sebagai orang yang tempat rujuk, dia kena detailkan. Cium macam mana, pegang macam mana, duduk berpeluk macam mana, berlapik atau tidak. Ada, tak batal. Kira macam itulah. Kalau berlapik makruh saja, tidak batal. Habis ya, takat tu dulu, nanti kita sambung balik 155. Nak masuk tu 155. Tak payahlah kot no. Selalu kita jima, kita ni dengan isteri dubur. Tiba-tiba janilah tuan-tuan buh minyak kata kot mana. Kan? Tiba-tiba kita tak buh minyak kat situ, kita bubuh kat exhaust. Apa hukum bulan puasa? Kan masih tentu jalan. Dah kata hak nu baru batal pasal apa? Melepasi kepala syafah tu. Hak yang topi Star Wars tu, topi Jerman tu. Kalau melebihi daripada hak nu, kalau hak ni boleh tak? Bukan takat batal puasa tuan-tuan. Nak bang saja. Nabi tak mengaku umat. Sekian, terima kasih. Faham dah kot no? Faham dah lah. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Mukti. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi mukti balik dah kot petang tu. Saya ada program juga minggu depan. InsyaAllah nanti saya maklum balik lah. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.